Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, buat malam yang kedua setelah beberapa bulan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan sedikit kudrat dan iradat kepada kita, yang mana pada malam yang mulia ini, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita berada di dalam sebahagian daripada majlis zikrullah, majlis untuk kita mengingati akan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, duduknya kita pada malam yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bertepatan dengan hari 3 Januari pada hari ini, insya-Allah, kupasan yang seterusnya ataupun kita katakan ilmu yang akan kita kongsikan, ilmu yang akan kita bahaskan, yakni berkenaan dengan satu tajuk yang cukup istimewa, yang bertepatan di zaman kita, bertepatan dalam isu semasa negara kita. Walaupun kita dilanda Covid dan sebagainya, tetapi sekali lagi, satu demi satu ujian dan musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah semata-mata memberi peringatan, terutama kepada kita orang-orang yang beriman, khususnya umat baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Ustaz ucapkan jutaan berbanyak-banyak terima kasih, terutama kepada Al-Fadil Tuan Imam kita sebentar tadi, yang telah memimpin ataupun mengetuai salat fardu maghrib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, insya-Allah. Dan tidak lupa juga selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah menyebut, yang Ustaz ada tengokkan kitab di sebelah kiri Ustaz. Ustaz yakin ibu-ibu, ayah-ayah ada penceramah ataupun ustaz yang mengajar kitab tersebut. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah menceritakan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubuh badan Nabi, karakteristik Nabi, fizikal Nabi, akhlak Nabi, perilaku Nabi, segenap sudut. Di dalam itu terkandung, kata Al-Imam Tirmizi rahimakumullahu ta'ala, semua ibadat kita tidak tahu sama ada Allah Ta'ala terima ataupun tidak. Sama ada ibadah salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, infak kita, wakaf kita,
kita hanya berbuat amal ibadah mengikut apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Tetapi adakah amal ibadah kita garanti Allah Subhanahu wa Ta'ala terima? Wallahu a'lam. Kerana amalan itu akan dicek, amalan itu akan diberikan rizatnya, amalan itu akan diberikan keputusannya ketika mana kita berada di malam pertama di alam barzah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itulah malam yang pertama diberikan buku catatan amalan kita, melihatkan apa yang telah kita perlakukan di atas muka bumi Allah. Tetapi kata Al-Imam Tirmizi, ada satu amalan yang kalau buat 100% Allah Ta'ala terima. Tak perlu jadi tanda tanya, Allah Ta'ala terima ke? Tak perlu kata, ya Allah terimalah amal aku ini ya Allah. Tak perlu, kata Al-Imam Tirmizi rahimakumullah. Apakah amalan tersebut? Solat tadi Allah Ta'ala tahu sama ada terima ataupun tidak. Puasa, zakat, haji, Allah Ta'ala nilai melalui hati kita. Tetapi amalan ini tak perlu diselidik, tak perlu dibelik-belik. Allah Ta'ala terima barangkali. Engkau punya amalan ini pula, Allah Ta'ala terima. Tidak. Kata Al-Imam Tirmizi rahimakumullah ta'ala, satu amalan tunggal apabila buat hamba Allah ini confirm 100% diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah amalan tersebut ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah? Tidak lain dan tidak bukan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kerana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Aku, kata Allah, dan para malaikat berselawat ke atas Rasulullah, dan siapa yang berselawat kepada Rasulullah akan digandakan 10 ganjaran pahala. Confirm. Sebab itu kalau kita tengok di dalam perubatan Islam, jin ataupun iblis cukup terkesan dengan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang paling afdal, duduknya paling tinggi, darjatnya yang paling besar, tidak lain dan tidak bukan selawat Ibrahimiyah yang dibaca di dalam tahiyat akhir, bermula daripada kama sallaita ala Ibrahim sehingga fil alamin innaka hamidum majid. Itu adalah selawat yang cukup besar. Banyak selawat Al-Fatih, selawat At-Tafrijiyah, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak selawat. Tetapi inilah amalan yang cukup Allah Ta'ala pandang dan tidak akan ditanyakan di akhirat besok sama ada Allah Ta'ala terima ataupun tidak. Jadi alhamdulillah, Ustaz yakin ibu-ibu, ayah-ayah pun semua boleh dikatakan mengenali Ustaz. Pada sesi yang lalu kita berjumpa, pada beberapa bulan yang lalu Allah Ta'ala takdirkan untuk kita bertentang mata, untuk kita bersilaturahim. Cumanya ada sedikit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wallahu alam kebetulan ataupun tidak, waktu sebelum daripada ni, kalau tak silap Ustaz, waktu Ustaz datang besoknya PKP seluruh negara. Nah, kalau tak silap Ustaz, hari ni pula datang, besoknya tak boleh kuliah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wallahu alam. Barangkali rezeki di sini barangkali. Nah, kan sepatutnya besok ada jadual, tetapi tidak mengapa, mungkin akan diberitahu kemudian hari. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang akan kita kupas pada malam yang mulia ini, ujian ataupun musibah. Ujian ataupun musibah yang diberikan kepada kita, subhanallah. Tadi Ustaz tengok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cerita Covid pun tak habis lagi. Cerita vaksin, ada kata ambil vaksin tiba-tiba jadi pitam. Ambil vaksin tiba-tiba alahan muntah-muntah, sama ada dalam negara ataupun luar negara. Tu kes, itu isu pun belum habis. Sekali lagi Allah Ta'ala uji pula dengan banjir di sebelah pantai timur. Pada malam tahun baru, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi signal yang kecil. Mana? Di pantai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di Terengganu. Di seberang Takir, di sebelah negeri Terengganu, laluan kenderaan, kita kata di atas jalan raya, air laut melempah sampai ke atas jalan raya, habis pasir, tanah, sampah sarap dan jalan terpaksa ditutup. Sekali lagi pada hari ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jalan LPT 1 daripada Kuala Lumpur nak sampai ke Gambang, ataupun dah kata daripada Maran
Pahang, hingga ke Gambang, jalan terpaksa ditutup dan tanah merekah di bawah. Tadi tengok satu video, motor tu dihanyutkan. Tengok satu video sebentar tadi. Sekali lagi pukul 4 petang tadi, Allah Ta'ala bagi ujian lagi. Di antara Kelantan nak pergi ke Cameron Highland, dia panggil satu tempat yang dinamakan lodging. Satu tempat yang dinamakan lodging. Wajib orang Pantai Timur nak pergi ke Cameron, itulah jalan yang paling dekat. Sekali lagi Allah Ta'ala rembas jalan raya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi ujian sampai terpaksa tutup jalan. 2. Dan tadi pula sekali lagi tengok di Raub, berapa banyak tanah-tanah yang runtuh akibat hujan dan sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah yang kita nak bahaskan pada malam yang mulia ini. Ustaz sempat buat, kita katakan revision. Ustaz sempat buatkan catatan ketika mana duduk sebentar tadi. Ambil di dalam kitab pengajian Riyadatus Salihin, karangan Al-Imam Nawawi rahimakumullahu ta'ala. Sebab tu ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah SWT, ujian yang Allah Ta'ala bagi berbeza-beza. Seperti mana yang Ustaz selalu ulang dalam kuliah-kuliah Ustaz. Ibu-ibu boleh tengok di dalam YouTube, dalam Facebook. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala uji kita, dia bubuhkan atas satu bebanan kepada kita. Ingat, dia tahu bebanan dan tanggungjawab serta ujian itu tadi, kita mampu untuk memikulnya. Sebab tu hari ini alhamdulillah, bagaimana Allah Ta'ala takdirkan negeri Melaka kita, walaupun kalau tak silap Ustaz, seperti mana pengurusi sebut sebentar tadi, kuliah mungkin terpaksa ditangguhkan lebih kurang beberapa hari, lebih kurang seminggu, tetapi masih diberikan kesempatan untuk hadir di dalam berjemaah, masih diberikan kesempatan untuk solat Jumaat, masih diberikan kesempatan untuk bernikah dan sebagainya urusan. Cumanya pengajian ini mungkin ditangguhkan seketika berbanding sesetengah tempat yang langsung solat Jumaat tidak dibenarkan. Berbanding kita katakan sesetengah tempat langsung tidak diberikan kesempatan untuk hadir solat berjemaah. Sehingga ada yang datang bagi tahu kepada Ustaz, WhatsApp kepada Ustaz, sahabat-sahabat di Selangor, katanya Ustaz, saya dah hampir 3 bulan tak solat Jumaat Ustaz. Bermula daripada bulan 10, bulan 11, bulan 12, 3 bulan Ustaz saya tak hadir solat Jumaat. Sebab tu apabila Allah Ta'ala takdirkan kita duduk di dalam bumi Melaka, rebut dan ambillah peluang tersebut. Kerana ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, ini satu benda yang cukup-cukup luar biasa. Sehingga kata ulama di dalam kitab Riyadatus Salihin, seandainya diizinkan oleh Allah bertanya kepada jenazah-jenazah yang berada di dalam kubur, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepada mayat-mayat yang berada di dalam kubur, apakah amalan yang mereka akan lakukan? Ulama khilaf. Syekh Ibn Sayyuti kata, yang pertama sekali, hamba-hamba ataupun mayat akan mendirikan solat berjemaah sebanyak mungkin plus dengan solat sunat. Inilah satu-satu amalan yang utama. Nabi sebut awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salah, fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amali. Pertama sekali, amalan yang akan ditanyakan oleh Allah awal-awal adalah bab solat. Waktu solat jangan ambil ringan. Dan dalam solat kalau boleh perhalusi. Kalau boleh dalam solat ambil satu tenaga pengajar. Bahaskan kitab Muafiq Masbuk, bahaskan kitab Pedoman Solat Berjemaah, bahaskan kitab Muniatul Musalli, bahaskan kitab Furu'ul Masail, bahaskan kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Arsyad Al-Banjari. Naik sikit. Kerana banyak daripada kalangan kita yang mengambil mudah. Contohnya, seperti Ustaz sebut sebelum ini, ada 4 kedudukan yang afdal untuk kita angkat tangan, seperti Ustaz ulang pada tempoh yang lalu. Yang pertama, takbiratul ihram, sunat angkat tangan. Angkat tapak tangan pula, kita kata kalau orang lelaki lebih kurang sekadar telinganya saja, lebih kurang. Anggaran dan tapak tangan pastikan menghadap kiblat.
Hujung jari ini kita katakan bengkok sedikit, kemudian kita katakan renggangan jari demi jari ini dibukakan sedikit. Ini bagi orang lelaki. Allahu Akbar, tapak tangan menghadap kiblat. Okey? Jangan tapak tangan masuk. Ini bukan kata batal, kurang pahala. Ada yang kadang-kadang angkat takbiratul ihram, Allah, macam ni pun ada. Nah, nasib baik belum lagi Allah macam ni atromen. Kalau macam ni ustaz tak tahu apa yang akan jadi. Nah, jangan main akhir zaman macam-macam pesen orang solat. Nah, ini ujian bagi kita. Jangan nampak ujian bentuk bencana. Ujian yang masyarakat ambil ringan dengan bab ibadah solat, ini yang akan menarik bala-bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hari ni kalau kita perhatikan anak-anak muda hari ni, terutamanya, bukanlah kata tidak ada golongan yang berumur, kita lebih fokuskan sedikit kepada yang muda-muda. Yang tua-tua yang berumur ni dia berat sikit ke arah majlis ilmu ataupun solat berjemaah. Hari ni minta maaf ustaz sebut, sudah hilang orang kata rasa ketakutan, rasa hormat. Ketika mana khatib sedang baca khutbah, tidak ada lagi rasa segan silu duduk kedai mamak, tak ada lagi dah. Ketika mana hari ni orang sedang baca khutbah, ustaz nak masuk macam mana? Masjid penuh, surau penuh. Ya, walaupun penuh, walaupun kita katakan sudah tak diizinkan untuk masuk, tetapi bukankah negeri Melaka sekarang dalam keadaan diberkati oleh Allah? Mana berkatnya ustaz? Berapa banyak surau-surau diberikan kebenaran sementara untuk dirikan solat Jumaat? Berapa ramai? Ustaz pergi kuliah pagi tadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di Kerubung. Ustaz pergi kuliah subuh pagi tadi, nampaknya lebih kurang besar macam ni. Kalau tengok-tengok bukan buat Jumaat. Ustaz tanya dalam kuliah, adakah surau ini dibuat solat Jumaat? Ya ustaz, diberikan Jumaat bermula lebih kurang bulan 7, bulan 8 begitu. Tengok, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di tempat lain hadnya begitu. Kalau kita tengok solat Jumaat sekarang, penjarakan sosial bahagi 3. Asalnya masjid boleh masuk 1000 orang. Masa musim PKP 400 sahaja boleh masuk. Berapa ramai manusia yang tak solat. Sehingga Nabi SAW kata, tanda yang pertama orang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tanda yang pertama orang mati dalam keadaan keburukan, maksudnya dalam keadaan hina. Orang yang meringan-ringankan bab sembahyang, orang yang mengambil mudah tentang kefarduan sembahyang, apatah lagi yang berada di zaman kita. Sebab tu hari ni kita orang-orang cerdik pandai hari ni, orang-orang yang alim, kena buka suara. Semakin kita sempitkan majlis ilmu, semakin kita sempitkan ruang lingkup berjemaah. Duk main 4 angka dah berapa lama dah? Hari ni berapa? 2200 ke tak silap ustaz? Nah, 2000 lebih hari ni ustaz tengok. Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni nak katakan kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang rahmati oleh Allah, jangan ambil ringan. Berapa ramai hari ni anak-anak muda kita sambil lewat. Wajib pesan pada anak-anak kita. Kalau contoh dalam kawasan kita, tak boleh pergi surah Al-Furqan, misalan contoh, datang murni, kerana dua-dua buat Jumaat. Asalnya dalam satu mukim haram dan lagi tidak sah untuk buat 2 Jumaat 2 tempat. Tak sah. Asalnya kalau ikut hukum fiqh dalam mazhab Syafi'i, kerana urusan tujuan maqasid utama Jumaat, dia panggil ibadah mingguan, untuk kumpulkan qaryah dalam satu tempat. Di situ akan bertemu, di situ akan bertentang mata, di situ akan bertanya khabar. Kecuali kata boleh buka, yang pertama adalah terlalu penuh yang teramat-amat, sehingga melempah. Walaupun berada 3 surau, ketiga-tiga penuh, sah, tidak ada masalah. Inilah yang berlaku di zaman kita. Adapun sesetengah tempat, bukan nak condemn, bukan nak marah, bukan nak buat bandingan, nak ceritanya tuan-tuan sekarang dalam keadaan berkat, ibu-ibu, ayah-ayah duduk dalam keadaan satu nikmat yang luar biasa. Sebab tu jangan buat-buat main. Tanya anak-anak kita, bang, tak boleh pergi surau A, pergi masjid B. Tak boleh pergi masjid B, pergi masjid C. Tak boleh, cari dahulu. Dan tak boleh kesemuanya, jangan timbulkan fitnah. Mana? Sambil-sambil orang baca khutbah, kita duduk di kedai, menzahirkan perbuatan kita. Ini cukup-cukup dimungkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan seorang sahabat, ustaz, menitik air mata cerita, ustaz, waktu ana baca khutbah ustaz,
Ana direct naik atas mimbar satu tempat tinggi, kita boleh nampak. Nampak apa ustaz? Ana boleh nampak, ana direct boleh nampak orang kita Islam Melayu sedang bertepuk bertampar dekat kedai mamak tanpa rasa segan silu. Ni dia. Nah, walaupun keadaan tak boleh solat Jumaat, tapi letakkan seketika orang katakan Allahumma salli ala sayyidina, perasaan malu. Perasaan yang kita katakan orang kata takut, daripada aku berbuat sedemikian boleh timbulkan fitnah. Berapa ramai hari ni punca-punca keretakan, punca-punca rumah tangga, katanya ekonomi dan sebagainya, tapi kalau diselidik, perceraian-perceraian yang berlaku semuanya, kebanyakan, bukan semua, kebanyakannya berpunca daripada tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ni kita semua kena buat hubungan dengan Allah. Kalau tak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan mimpi kita duduk dalam keadaan rahmat. Ustaz buat misal mudah-mudah. Kita katakan di dalam masjid dan surau kebanyakannya semua ada kapet. Tak apalah, tak ada masalah. Macam di tempat kita mungkin belum pasang ataupun memang begini, tak ada masalah. Kita cerita di kebanyakan masjid dan surau semua ada kapet. Tetapi kenapa kapet tersebut tidak berjaya ataupun tidak boleh dipijak oleh manusia, hatta apa jawatan sekalipun menggunakan kasut dan selipernya? Kenapa tak boleh pijak? Berbanding kapet-kapet yang berada di hotel-hotel 5 star, 6 star, di bahagian reception, di bahagian kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pendaftaran, ni saya nak bayar ni, saya nak buat debit card, saya nak ambil kunci, saya nak ambil kad bilik saya. Kalau kita perhatikan kebanyakannya hotel semua kapet di bawah, yang mana satu kaki kapet tersebut tidak lebih daripada 40 hingga 60 ringgit. Adapun di masjid kita biasanya satu kaki 20 hingga 30 ringgit. Tapi kenapa di hotel tersebut tidak ada pun orang buka kasut untuk datang bayar, pakai kasut? Tetapi kenapa di bahagian masjid dan surau kita tidak ada? Datanglah sultan, pemerintah, MB, apa saja, dia akan buka selipar dia dekat luar, dia akan bukakan kasut dia. Kerana apa? Ulama sebut kerana kapet ataupun kita katakan tempat yang kita hamparkan ini ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbanding dengan kapet yang berada di hotel 5 star, 6 star, itu belum tentu ada hubungan dengan Allah. Sebab tu orang tak malu dan tak segan untuk pijak. Bahkan ada kita tengok orang-orang yang datang daripada pedalaman, misalnya contoh Cina Bukit ke, tidak rasa segan silu, ludah dan sebagainya. Maka inilah yang Ustaz nak tekankan pada malam yang mulia ini. Kerana Allah Ta'ala akan beri kita dua jenis ujian. Dalam kitab Riyadatus Salihin sebut, Allah Ta'ala akan campakkan dua jenis ujian kepada kita. Ni kita nak bahas ni. Kerana Allah Ta'ala letakkan kita sama ada ujian ataupun musibah. Kerana ketika mana Sayyidina Ali karamallahu wajhah duduk untuk menyampaikan tazkirah, duduk untuk menyampaikan sedikit ilmu. Sayyidina Ali sahabat Nabi yang di antara paling termulia selepas Abi Bakrin, Sayyidina Umar Al-Khattab, kemudian kita katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Ali dua gelarannya. Yang pertama sahabat, yang kedua menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Sayyidina Ali ini tadi kahwin dengan anak Rasulullah, Siti Fatimah Az-Zahra. Berbanding dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu dua juga gelarannya, sahabat paling afdal, dan dalam pada masa yang sama siapa? Bapa mertua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana anak Sayyidina Abu Bakar yang dinamakan Siti Aisyah kahwin dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, ketika mana Sayyidina Ali duduk di dalam perbahasan, duduk dalam keadaan mesyuarah, duduk dalam keadaan sedang menyampaikan ilmu Allah, datang seorang hamba Allah, ya Sayyidina Ali, aku ingin bertanyakan soalan kepada kamu. Ketika ini berlaku sedikit pergolakan di antara kamu dan juga Muawiyah. Berlaku sedikit pergolakan. Ada yang kata Muawiyah nak jadi pemimpin khalifah dan sebagainya. Itu nanti kita cerita. Cumanya aku nak tanyakan satu soalan kepada kamu, wahai Sayyidina Ali.
Apakah beza di antara ujian dan musibah? Allah Ta'ala turunkan di tempat kita sekarang. Ada yang bercakaran, ada yang bunuh diri. Kerana zaman itu adalah zaman yang kita katakan agak sedikit teruk berbanding dengan khalifah-khalifah yang lain. Kerana ada yang kita kata kerat dia punya badan. Kalau kita tengok hari Ashura 10 Muharram tu, puak-puak Syiah yang menyanjung Sayyidina Ali tu pukul badan dia. Itu peristiwa daripada mereka tidak belajar apa yang diajarkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajah. Kata dia, kau nak tahu tak apa beza di antara ujian dan musibah? Allah Ta'ala turunkan satu-satu perkara ni. Apa beza Ustaz? Ujian satu, musibah. Saya nakalkan daripada kitab, saya sampaikan kepada tuan-tuan. Ujian yang pertama sekali, kata Sayyidina Ali, kalau diberikan satu-satu kesusahan kepada satu pihak, sama ada individu ataupun masyarakat, ujian itu menandakan dia semakin hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil takarrub. Dia semakin dekat dengan Allah. Dia semakin, kita katakan, rajin untuk beramal ibadah. Jawab Sayyidina Ali, itu tanda engkau mendapat ujian. Itu tanda engkau mendapat ujian. Tetapi satu masalah turun yang kita tengok hari ini, dengan wabaknya, dengan banjirnya, dengan terputusnya jalan, yang membuatkan pelbagai bentuk. Sekiranya diberikan satu perkara itu tadi atas bentuk kesusahan, yang mana manusia itu semakin jauh dengan Allah. Asalnya boleh berjemaah, turun satu-satu perkara, musibah kesusahan atas dia. Asalnya pernah 5 waktu jadi 4 waktu. Asalnya 4 jadi 3, 3 jadi 2, 2 jadi 1. Akhirnya langsung tak datang. Jumaat sekali saja datang. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, itulah dinamakan musibah. Kalau timpa atas kamu, kamu makin jauh. Biar dululah Ustaz. Biar dululah Ustaz. Ibu-ibu ayah-ayah percaya tak? Ada daripada kalangan orang Islam ketika ini, yakni lelaki yang sudah akil, berakal, lagi balik daripada bulan Mac hari itu PKP sampai bulan 12, tak pernah satu Jumaat pun dia solat. Ibu-ibu percaya tak ada macam ni? Tak pernah Jumaat. Alasannya penuh. Alasannya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dah tak boleh masuk. Pagarnya dah kunci. Daripada PKP 18 Mac 2020, dan nak hampir setahun dah. Kita kiralah sampai bulan 12 baru ni, ada manusia yang Jumaat sekali pun dah tak pernah datang. Maka tengoklah apa yang berlaku. Allah Subhanahu wa taala kata bahawasanya aku ujikan kamu di atas kamu berdasarkan kemampuan yang kamu pikul. Ni dia. Nah, dua jenis ujian. Yang pertama sekali adalah ujian berbentuk kenikmatan dan kesenangan. Ujian juga. Nah, jangan nampak semuanya kita katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz, takkanlah orang yang senang pun ada ujian. Subhanallah. Nah, orang yang bentuk senang, orang yang Allah Ta'ala bagi rezeki pada dia, duit pada dia, harta pada dia, jangan ingat itu harta dan adalah orang kata wang ringgit dia semata-mata. Nah, ni kita di akhir tahun ni, berapa ramai yang belum lagi cek bab berkenaan dengan zakat mereka. Zakat tanamannya, zakat ternakannya, zakat simpanannya, zakat perniagaannya, cukup sudah haul dan nisab. Ada tak kadar yang melebihi daripada 20 misqal bersamaan 85 gram? Ada tak lebih perkara tersebut? Kalau ada, pergi cek dan keluarkan zakat. Kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, apabila ditimpakan satu-satu bentuk banjir, ditimpakan satu bentuk musibah berbentuk air, itu tenggelam ini, jalan dan sebagainya, habis rosak. Kata ulama yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam kitab Jauharul Mauhub, berpunca daripada banyaknya perzinaan. Banyak ternak perzinaan. Nah, sehingga banyaknya anak-anak luar nikah didaftarkan. Sehingga banyaknya terlampau hari ini dikahwinkan ataupun nak bernikah disusah-susah, dipayah-payahkan, akan tetapi daripada sudut perzinaan dimudah-mudahkan. Ini yang berlaku dah ada ke belum? Ini alamat-alamat tanda besar kiamat.
Sehingga dalam kitab tafsir Sawi sebut, dalam kitab pengingatan muslimin kata, kalian akan tengok ketika mana sebelum Al-Masihud Dajjal keluar, Allah Ta'ala akan takdirkan satu fenomena. Fenomenanya bagaimana Ustaz? Ini Al-Imam dalam kitab tafsir Sawi sebut. Nah, kalian akan tengok budak-budak usia 4 atau 5 atau 6 tahun berzina di tepi jalan tanpa ada rasa segan silu, tetapi Allah Ta'ala takdirkan mereka tak lekat perut. Apa maksudnya tak lekat perut? Tak keluar air mani. Apa maksudnya tak keluar air mani? Tak mengandung perempuan dengan lelaki. Bayangkan usia 4 hingga 5 tahun. Hingga datang seorang Nabi SAW kata, manusia yang paling terbaik ketika itu, dia tegur orang yang berbuat zina di tepi jalan. Hei si Fulan, kalau kata betul kau nak berzina, janganlah nampakkan zahir sangat di tepi jalan ni. Pergilah masuk dalam rumah, dalam bilik, dalam apa saja tempat yang bersembunyi. Kata baginda Rasulullah SAW, dia dengar teguran daripada seorang yang menegur dia. Maka kata Rasulullah, itulah manusia yang paling baik di zaman tersebut. 4 hingga 5 tahun. Ini Nabi kata. Ujian adakah? Oh Ustaz, saya anak dah ramai Ustaz, Alhamdulillah. Ya betul, selain daripada kita mampu untuk berikan pendidikan kepada dia, kita dah lepas tanggungjawab, dia boleh doakan besok apabila kita meninggal dunia. Ya, tak nafi. Tetapi ingat ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, Nabi kata apa? Antara ujian yang berlaku, banyaknya berkenaan dengan airnya, lautnya dan sebagainya. Sebab itu sahabat Ustaz bawa jemaah pergi ziarah di bumi Aceh pada 26 Disember 2004 berlaku tsunami. Wallahu a'lam, tak tahu sejauh manakah kesahihan dan kebenarannya, tetapi tanya ramai-ramai penduduk setempat. Kan biasa orang panggil sejarah lah, ataupun orang panggil sumber rujukan. Walaupun tidak ada, kita katakan satu dalil yang putus, rakaman, gambar, diberitahukan ketika mana tsunami, Allah Ta'ala gerakkan laut, goncangkan laut untuk matikan hampir 300,000 rakyat di Aceh. Sahabat Ustaz cerita, tanya penduduk-penduduk setempat yang kata kapal atas rumah dan sebagainya. Mungkin ibu-ibu ada pergi ziarah di bumi Aceh. Kata penduduk tempatan, ada satu pertandingan, ada satu tournament yang mana siapa boleh berzina paling lama atas kubur, dia yang akan menjuarai pertandingan tersebut. Ketika itulah Allah Ta'ala rembaskan, Allah Ta'ala gerakkan air-air yang berada di laut, Allah Ta'ala matikan hampir 200 hingga 300,000 manusia. Satu. Yang kedua, apabila berlaku kering kontang, apabila dikatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, air sampai kering, sampai tak ada. Kalau kita tengok hari ni di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di Turki, kalau tak silap Ustaz, satu laluan air yang mana setengah ulama kata di situlah akan turunnya ataupun kita kata akan keluarnya Al-Masihud Dajjal. Wallahu alam, tasik apa Tribunis Ustaz tak ingat namanya. Nah, akan keluar di situ, dah kering dah tuan-tuan. Kata ulama, apakah puncanya? Banyak manusia menahan daripada untuk bayar zakat. Ni nak cerita ni. Nah, jangan nampakkan ujian kenikmatan tu kita tak ada rasa apa-apa dah. Dinasihati dan dipesan sekali lagi, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi mana kita duduk berpegang dengan ajaran Islam, kita duduk berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah takkan pernah lari daripada ujian. Jangan kata ibu-ibu tak ada ujian. Selagi mana ibu-ibu duduk di dalam ajaran Islam, ujian dan tekanan tidak akan pernah berhenti. Ni kecoh sekali lagi pula daripada sudut kenegaraan dan agama kita. Mana di Pening berlaku. Nah, tanpa rasa hormat, tanpa menjaga hati rakyat orang Melayu, tanpa menjaga hati kita katakan nenek moyang kita yang memperjuangkan Islam, tanpa rasa segan silu, buat satu kafe, lukiskan lakaran komunis. Akhirnya pihak polis datang, cabut semua stiker di bahagian Allahumma salli alaihi wasallam, pinggan-pinggan cawan-cawan.
Nah, ada daripada orang-orang politik dia kata apa? Ini sebahagian daripada lukisan saja. Subhanallah. Banyak-banyak lukisan. Kenapa benda seperti ini dibangkitkan? Ni ustaz nak kata, bukan nak cerita bab politik. Sensitivity. Kerana ulama-ulama kita bawa di dalam negara kita. Antaranya Tok Kenali, Tok Bahaman, Mat Kilau, tidak lain dan tidak bukan mereka membawa agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling diredai oleh Allah adalah agama Islam. Nah, batu yang ni yang kita kena tahu. Selagi ibu-ibu berpegang dengan Islam, ibu-ibu duduk dalam keadaan Islam, ibu-ibu jangan kata, saya tak ada ujian dah. Nah, ni Nabi SAW pesan, lagi kuat kita semakin hampir dengan agama Allah, lagi besar dan banyak ujian. Nah, ni musim-musim orang duk caci, musim-musim orang duk tekan, musim-musim orang duk hina para ustaz, para ulama. Nah, walaupun belum disabitkan kesalahan lagi, walaupun dalam proses perbicaraan, orang kata apa ni ustaz ni merogol, orang kata apa ni cabul. Ini zaman fitnah. Hati-hati dengan tangan-tangan yang menulis. Allah Ta'ala kata di dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan-tangan kamu ni tadi kata Allah akan ditanyakan segala anggota, mulut kamu akan dikunci oleh Allah SWT. Hari ni mudahnya ayah-ayah, ibu-ibu kita tengok tersebarnya fitnah. Ya, kalau sudah betul disabitkan kesalahan oleh mahkamah, oleh pihak yang tertentu, itu tidak ada masalah. Manusia semua melakukan kesilapan. Tapi kalau tengok daripada komen-komen yang dibacakan, na'udzubillah min zalik. Sehingga Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran. Surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Allah Ta'ala kata apa? Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kamu jangan kata kamu sudah beriman apabila ujian yang aku berikan kepada kamu belum sampai lagi, kata Allah. Kamu jangan kata kamu beriman. Nah, lagi kita ni tadi Allahumma salli ala berpegang dengan Islam, lagi ujian datang. Sebab tu yakin dengan Islam. Kadang-kadang kita ni tadi mudah tergelecoh, mudah kita terjatuh, mudah kita terlencong. Macam Ustaz sebut, nak buat pinjaman bank, nak buat loan, pihak bank tanya, cik, pakcik, hajar, nak pakai perbankan konvensional ke nak pakai perbankan Islamik? Nah, kita boleh tanya pada pegawai bank tadi, yang mana yang untung? Mangkuk hayun betul. Kita boleh tanya, yang mana yang untung? Sedangkan kita bertasbih, kita duduk, sudah tentulah asal nama perbankan ataupun gunakan nama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Rasulullah SAW. Itulah yang jalan terbaik. Tidak ada lagi jalan yang terbaik selain daripada agama Islam. Tidak ada. Kadang-kadang kita ni tadi Allahumma salli ala, minta maaf untuk tegur daripada kalangan kita. Sepatutnya lagi diuji, lagi kita tegur bersama Islam. Tetapi bila mana Allah Ta'ala uji kita, kadang-kala kita terkeluar daripada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Tu yang ada satu artikel 2 bulan lepas ke, tapi bukan berlaku negara kita. Wanita, seorang wanita perempuan, ustaz baca, warga negara Australia. Dia Muslim. Nah, tetapi dia duduk dalam keadaan Muslim, tak ada apa pun hasil kejayaan dia. Dia kata dia belajar tak dapat sertifikat, diploma, degree, master, PhD. Dia berniaga pun tak berapa nak untung sangat. Tanpa rasa segan silu, dia keluarkan satu kenyataan ketika mana dia ni tadi type dalam bentuk media massa, I'm as a ex-Muslim. Bahasa kita mudah nak faham, saya dah murtad, saya dah keluar Islam. Na'udzubillah min zalik. Dia kata lepas sahaja daripada dia keluar Islam, ya Allah, kalau bahasa kita lah ni, nah, dengan degrinya lulus, dengan masternya lulus, dengan perniagaannya semakin bertambah. Dikatakan itu rezeki. Bagi orang-orang yang beriman, dia tak nampak itu rezeki. Itu adalah istidraj yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada dia untuk lingkupkan, untuk terbalikkan dia lagi. Sebab tu apabila diberikan ujian kenikmatan, Allah Ta'ala bagi senang. Nah, Allah Ta'ala bagi rezeki yang banyak. Tengok tak jiran-jiran kita?
Satu benda yang kalau dalam dunia realiti hari ni kita tengok Ustaz Ibit Liu pantang dengar orang susah, walhal dia apa jawatan dalam negara. Tak ada kena mengena pun nak pergi sampaikan bantuan JKK ke, jabatan apa bantuan ke, tak ada kena mengena. Pantang dengar, oh Pening ada seorang India duduk dalam kereta dah berapa bulan tak ada rumah, perum dia pergi. Dengar sini satu tempat sini, sampaikan netizen rakyat Malaysia kata apa? Ustaz Ibit Liu ni lebih laju lagi daripada Watson Nyambek kata ni. Watson Nyambek pelari pecut tu, dia buat perbandingan Ustaz Ibit Liu laju daripada sudut bantuan. Ni apa? Allahumma salli ala sayyidina, atlet pelari pecut ni laju daripada sudut larian. Sehingga ada yang buat perbandingan sebegitu rupa. Tetapi nikmat yang Allah Ta'ala bagi, kekayaan kepada dia, berapa ramai hari ni daripada kalangan kita bantu agama Allah. Ni saat-saat musim PKP ni, saat-saat kita tengok ramai orang tak ada pekerjaan, ada tak tanya pengurusi? Pengurusi kalau ada daripada kalangan karyah kita, ataupun penduduk setempat kita yang tak ada beras, yang tak ada bla 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 bla, pengurusi maklum pada saya cuba nak bantu setakat mana yang saya boleh. Ada tak terdetik macam tu? Walaupun ustaz dapat makluman, masjid surau bagi, tapi kita ada tak? Harta kita simpan. Ulama kata harta terpecah pada 3. Yang pertama, harta itu tadi ada habis. Jadi apa? Jadi najis. Jadi tai. Ni harta minum, harta makan. Makan jadi najis, makan jadi najis. Ulama tambah lagi, dah ada harta bab itu jangan pernah sombong. Ni tegur orang pun tak nak, takabur sifat iblis. Jumpa orang senyum pun tak nak, berat senyuman. Sombong sangat, aku ada harta lah, aku tak heran lah tak jumpa kau pun. Jangan. Islam tidak pernah ajar kita sombong. Islam ajarkan kita dalam konteks ihsan. Orang buat jahat dengan kita, kita balas baik. Itu konsep ihsan yang paling tinggi. Konsep ihsan yang pertama, orang buat jahat kepada kita, kita diam. Yang kedua, orang buat jahat kepada kita, maka kita tegur dia. Nombor 2. Tetapi konsep ihsan paling tinggi, dia balas keburukan pada kita, kita balas bentuk kebaikan kepada dia. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada konsep kebaikan ni kena faham berapa ramai daripada kita bantu. Jangan sombong hidup atas muka bumi Allah. Sombong-sombong apa sangat. Dah lah jadi daripada air mani, betul? Daripada air mani mak ayah kita. Keluar pula dalam perut mak ayah kita. Allahumma salli ala sayyidina, mak asalnya tak ada harta pun. Duduk dalam perut kita ni, patut duduk dalam dunia kita ni, perut ataupun najis kita tanggung 24 jam. Betul? Benda yang paling kita sayang, ibu-ibu paling sayang emas. Kadang-kala buka juga. Kadang-kala tak pakai. Ayah-ayah apa benda yang paling ayah-ayah sayang? Contohlah jam tangan paling mahal kat dunia, 100,000, 200,000 ringgit harga. Nak tidur biasanya buka, takkan nak pakai. Tapi ada satu benda, suka tak suka, malam, siang, pagi, petang, sibuk tak sibuk, berjaga, tidur, kena bawa benda tu. Apa benda tu? Tai dalam perut kita. Kena bawa 24 jam. Ulama tambah lagi pula, dia kata apa? Nak tengok engkau lagi hebat ke najis lagi hebat? Hebat macam mana pula ustaz? Dia sakit buat hal pukul 3 pagi. Krung memulah-mulah perut. Ulama tanya, kita yang pangkat tinggi kena dengar cakap taik ke? Taik kena dengar cakap kita. Pukul 3 pagi krung bermulah-mulah. Jawapannya, kita kena dengar cakap taik. Dia bagi signal, woi, hantar aku jamban. Kita taat pada taik. Habis masuk pula dalam muka bumi Allah, mati pada alam barzah, jadi makanan kepada ulat-ulat pula. Wal'iyazubillah min zalik. Satu. Yang kedua, harta milik orang lain. Mana milik orang lain? Harta yang ada dalam bank kita. Harta yang kita katakan duduk dalam tangan kita.
maka itu yang dikatakan oleh Nabi SAW, kalau mati balik daripada ni, maka milik kepada Allahumma salli ala sayyidina waris kita. Nah, dan yang ketiga, mana harta kita sebenar? Harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah harta kita. Nah, maka sebab tu dikata dekat sini, ujian dalam bentuk kenikmatan. Lagi Allah Ta'ala bagi nikmat, ingat. Allah Ta'ala bagi keselesaan kepada kita, ingat. Nah, Allah Ta'ala bagi sihat pada kita, ingat. Inilah tempat untuk kita abdikan diri kita kepada Allah. Sehingga ulama kata, kalau boleh dalam tempoh 1 hari 1 malam, jangan luput 100 kali selawat kepada Nabi. Jangan luput. Dalam satu cerita hadis Nabi SAW, riwayat daripada Ummu Aiman, yang mana Ummu Aiman ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, beberapa kali minta kepada Rasulullah SAW untuk tidur sekali di masjid. Nak sangat tidur dengan Rasulullah. Banyak keselawat kita. Ulama kata paling minima 100 kali. Sehingga selawat ini tadi boleh membentengkan diri kita daripada masuk jin, boleh terkena sihir. Oi, hari ni sihir jangan main-main. Nah, Ustaz jumpa dengan bekas pelajar Pondok Pasir Tumbuh Kelantan, namanya Ustaz Hafiz. Sekarang bertugas di Perak, menjadi salah seorang pegawai perubatan Darussyifa bawah kepada Harundin, almarhum Tuan Guru Harundin. Dia cerita, Ustaz, akhir zaman manusia cukup dahsyat. Dahsyat macam mana Ustaz Hafiz? Manusia terlalu banyak sangat dengki, sehingga baru-baru ni ana pergi berubat satu tempat. Nak berubat seorang hamba Allah ni, laki bini ni, kalau balik dekat rumah bergaduh semacam. Bergaduh. Tapi bila keluar okey pula. Dia panggil sihir pemisah. Nah, bergaduh je, duduk dalam rumah bergaduh, luar okey. Sampai ke satu masa tak tahan lah Ustaz. Tak tahu kadang-kadang benda yang kecil. Akhirnya panggillah Ustaz Hafiz ni tadi, sahabat saya, untuk berubat. Dengan izin Allah baca syifa dekat air renjis, pap keliling daripada rumah dengan izin Allah. Bacalah selawat Al-Fatih, selawat Tafrijiyah, bacalah ayat Quran. Nah, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an. Nah, bacalah pula apa, Allahumma salli ala sayyidina wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Sampai habis. Baca ayat-ayat syifa dengan izin, pop keliling, jatuh satu bunjut daripada satu fuse box DB. Jatuh, atas tu macam ada bunjut warna kuning. Nah, biasa DB yang ada dekat rumah kita tu, dia tak perlu naik tangga, betul? Dia lebih kurang dekat tangan kita tu je. Yang kalau kata blackout, kita pergi dekat fuse box tu, tolak aje. Biasanya. Nah, dia panggil DB dalam bidang electrical. Nah, kalau biasa kita panggil fuse box. Jatuh satu bunjut warna kuning. Ustaz Hafiz kata, dia cerita dengan saya lah, jangan ambil tuan rumah, biar dulu. Dia berubat last sekali baru dia ambil. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, buka bunjut tersebut. Ni nak cerita ni. Nah, pergi jumpa dukun, hantar sihir dan sebagainya. Nah, buka dekat situ, macam-macam barang ada. Paku jumpa dekat dalam, jarum jumpa dekat dalam, kemudian tanah kubur jumpa dekat dalam. Yang paling terkesima, jumpa sepasang gambar laki dengan bini dicucukkan paku dekat situ. Ni perbuatan sihir. Nah, selidik, dia kata rupa-rupanya perbuatan sihir ni kebanyakannya semua daripada orang yang dikenali ataupun orang yang rapat. Berubatlah masa tu, dia cerita pada saya lah. Tanya, kenapa buat macam ni? Rupa-rupa yang buat tu jiran sebelah rumah dia. Jangan. Nah, jiran buat sebelah rumah dia buat kenapa? Jiran ni kata, jin tu bagi tahulah, aku tak suka engkau ni tadi nampak mesra laki bini, sedangkan aku dengan laki aku tak sayang aku. Laki aku ni tadi tak pandang aku dengan pandangan yang mulia. Laki aku tak ambil heran pun. Tapi aku tengok engkau laki bini seronok. Dia hantarkan benda yang tak betul. Ni umat akhir zaman ni. Patutnya kalau dah tahu kau kurang, kau perbaikilah laki bini. Yang kau pergi dengki pada orang buat apa? Ni dia panggil mangkuk hayun punya orang. Betul tak kalau fikir logik? Kita kurang, buat apa kita nak hilangkan nikmat orang lain? Kita perbaikilah. Ustaz, saya ni ustaz tak pandai.
Makanan saya tak sedap lah ustaz, orang kata nasi lemak saya meniaga, perbaikilah yang mana kita kurang. Ni akhir zaman. Dan Ustaz Afi pesan, Ustaz Nazri, kalau boleh jangan lupa selawat syifa. Lepas daripada mengajar, lepas daripada salat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasira birahmatika ya arhamar rahimin. Boleh tengok dalam banyak-banyak kitab. Jangan lupa doa. Waktu kita habis solat ni jangan lupa, sebab kita tak tahu. Betul, dengan izin Allah dia nak hantar sihir pada kita. Kalau kata tak izin, Allah Ta'ala tak izin. Betul, dia nak hantar pada kita, hantarlah. Kita ada pendinding. Mana pendinding kita? Ulama-ulama siapkan dah. Mana? Selepas habis solat, yang imam baca tadi, ilahana rabbana subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, diikuti dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, masuk Fatihah, masuk ayatul kursi. Itulah pendinding paling afdal kata ulama. Ni kadang-kadang kita lepas habis sembahyang, assalamualaikum, assalamualaikum, cum keluar, balik tengok TV3 menipu. Nah, patutnya duduk wirid dulu. Nah, balik daripada rumah, ulang astro 7 hari mencintaiku. Nah, balik Allah masa bukan salah tengok, duduk wirid sekejap. Itulah kelebihan. Maka sahabat Nabi ni, Ummu Aiman ni tadi datang berjumpa Rasulullah, tolonglah Rasulullah, aku nak sangat tidur. Aku nak sangat tidur dengan kau. Rasulullah kata, aku kena balik rumah tidur dengan Siti Aisyah. Tak dapat tidur dengan kau. Nah, aku kena duduk dekat rumah. Tolonglah Rasulullah. Sebab apa? Sahabat Nabi, kalau dia duduk dengan Nabi, dia nak tengok apa Nabi buat. Dia nak tengok. Satu hari Nabi perkenankan hajat Ummu Aiman. Perkenan. Nah, baiklah. Kalau betul engkau nak tidur dengan aku, pada malam ni kita i'tikaf di masjid. Nah, riwayat kata Masjid Nabawi. Duduk i'tikaf dengan Nabi. Ingat Nabi ni mulia nah. Kita pergi ziarah makam Nabi dalam Raudah, kita bagi salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sebut, Nabi jawab dan Nabi kenal siapa yang datang kepada dia. Ni kelebihan ni, orang dapat pergi umrah ni, insya-Allah akan datang buka balik azam. Insya-Allah. Nah, maka Nabi SAW, okey, malam ni kau tidur dengan aku. Maka Nabi pun ajak Ummu Aiman tidur. Nah, tubuh badan Nabi ni tadi, peluh Nabi seperti bau kasturi. Air liur Nabi SAW boleh sembuhkan daripada patukan binatang berbisa ketika mana Nabi bersama dengan Abu Bakar di dalam gua dalam peristiwa hijratun Nabi Rasulullah SAW. Nah, Abu Bakar menangis, ni apa ni Rasulullah, sakit ni, sakit. Kenapa engkau menangis? Engkau tak sanggup untuk tinggalkan harta engkau? Bukan, ada binatang yang gigit aku punya peha. Nah, setengah riwayat kata ular, setengah riwayat kata kalajengking. Wallahu a'lam, pokok pangkal binatang berbisa. Nabi tahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menitik air mata Abu Bakar. Jatuh atas pipi Nabi. Waktu tu Nabi tidur atas peha Rasulullah. Tidur atas peha Rasulullah. Tidur, akhirnya Nabi tu sedar, kenapa ni? Rasulullah, aku sakit. Nabi tu pun terus ludah tapak tangan, sapu, sembuh. Jadi cerita Ummu Aiman ni tadi, Ummu Aiman nak tengok apa Nabi buat. Nabi pun bangkit 3/4 malam semayang tahajud. Sampaikan kita katakan setengah riwayat kata Nabi baca 15 juzuk satu rakaat. Setengah riwayat. Kita imam baca 15 juzuk satu rakaat, besok pecat terus. Nah, tak ada dah. Nah, tak ada cerita banyak. Nah, panjang ya Rabbi. Nabi buat begitu. Jadi bangun. Tubuh badan Nabi mulia nah. Sehingga kan air kencing Nabi SAW bukan termasuk daripada najis, ulama bilang. Bukan termasuk daripada najis. Jadi Nabi SAW bangun untuk berqiyamul lail. Nabi masuk di satu tempat, kita buat sebut hamman lah, maksudnya tandas lah. Nah, bukanlah tandas macam kita tu, satu tempat. Nabi kencing di dalam satu bekas, bejana dalam kitab sebut.
Nah, kencing dalam satu bekas letak. Di zaman-zaman Rasulullah bukan macam kita picit keluar habis semua. Air lah, air panas, air sejuk lah, lampu semua. Zaman Rasulullah pelepah tamah. Nabi pun kencing dalam satu bekas, Nabi pun ambil wuduk bla 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 bla, Nabi solat. Ummu Aiman belum bangun lagi. Ummu Aiman belum bangun, tak sedar, Rasulullah tak kejut. Inilah akhlak Rasulullah. Nabi pun bangkit, semayang, Ummu Aiman tersedar. Masya Allah, Khatamul Anbiya sudah bangun. Nabi kesudahan segala Nabi sudah bangkit beribadah. Aku nak tengok apa semayang dia, aku nak tengok apa ayat dia baca. Bangkitnya Ummu Aiman terasa tekaknya haus. Pergi tengok, subhanallah, air tak ada. Pusing-pusing keliling, nampak dalam satu bekas. Nah, Ummu Aiman pun minum, guguk minum. Tak ada apa-apa masalah. Rasulullah bagi salam, tengok Ummu Aiman bangun. Rasulullah pun pergi seketika berjalan, tengok dalam bekas tadi kosong air. Ni baru pertama kali ni bermalam dengan Rasulullah. Nabi tanya, wahai Ummu Aiman, manakah air di dalam bekas tu? Ummu Aiman tunduk. Sebab apa? Sebab bukan hak engkau, kenapa engkau ambil? Ni Nabi ni. Macam kita lah jumpa duit dekat pasar malam, kita ambil masuk dalam tabung masjid, berdosa. Alah ustaz, daripada orang ambil, nak sedekah ni harta kita. Nak infak ni harta kita. Jalan mana-mana nampak RM10, ambil masukkan, tak boleh. Dalam kitab sebut dia panggil harta luqtah, harta yang tercicir. Engkau nak infak boleh, tapi setelah hampir sebulan kau iklan, tak ada orang tuntut, baru boleh jadi milik engkau. Iklan lah bentuk macam mana? Tepik satu artikel ke, buat pengumuman ke. Kalau rasa tak nak ambil tanggungjawab tu, jangan duk ambil barang tu. Ni Nabi ajar ni, dalam kitab fiqh sebut. Jalan-jalan pasar malam, Allah ustaz, nampak duit cici ustaz, ambil. Nah, pergilah dekat mana-mana masjid, sumbang. Kita kata benda tu nilaiannya sikit, RM10. Tapi bagi orang tak berkemampuan, dia cukup berhajat RM10 tadi. Abang tu kena faham. Jangan mudah-mudah, alah ustaz, saya jalan pasar malam, saya jalan pasar, saya nampak mana-mana ustaz, nah, saya ambil. Tak boleh, dia panggil harta luqtah. Kena iklan dulu. Beberapa tempoh masa, tak ada orang tuntut, barulah kita masukkan dalam tabung masjid. Apa kita nak buat? Jadi Ummu Aiman terkejut. Ya Allah. Tanya lagi kedua, wahai Ummu Aiman, di manakah air tersebut yang ada di dalam bejana ataupun bekas tu? Rasulullah up sikit suara nadanya. Ummu Aiman lagi tunduk. Dahlah kali pertama aku minta bersama Rasulullah, yakni tidur bersama Rasulullah, nak tengok apa Rasulullah buat. Tiba-tiba aku rasa tengok kiri kanan, aku ambil hak orang. Kali ketiga Rasulullah angkat suara dengan begitu keras. Wahai Ummu Aiman, di manakah air yang di dalam bekas tersebut? Ummu Aiman terpaksa jawab kerana sedikit nada yang tinggi daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman kata, ya Rasulullah, aku bangkit daripada tidur, aku bangun daripada tidur, tekak aku haus. Aku nampak ada satu bekas berhampiran dengan kau ya Rasulullah, aku ambil dan aku minum. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ummu Aiman, kau tahu tak air yang di dalam bekas tu apa? Kata Ummu Aiman, la, tidak tahu Rasulullah. Itu adalah satu bahagian daripada tubuhku. Bermula daripada malam ni, Allah subhanahu wa ta'ala haramkan dua perkara kepada dikau, wahai Ummu Aiman. Mana? Yang pertama, Allah ta'ala haramkan kepada engkau sakit perut selama-lamanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, terminum air kencing baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu bahagian daripada tubuh Rasulullah. Yang kedua, kata Rasulullah, bermula daripada detik malam ini, Allah Ta'ala haramkan kepada engkau daripada dijilat api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minum air kencing, maksudnya dekatnya dengan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni nak cerita lebihnya tubuh badan Rasulullah. Ibu-ibu, Ustaz ada satu pengumuman. Ustaz datang daripada Tampin tadi, daripada kampung rumah. Datang sini 40 minit. Ustaz tak kencing lagi. Kalau siapa nak air kencing Ustaz, boleh tunggu lepas ni. Boleh tunggu.
Nah, kau minum air kencing aku jadi mabuk ketum terus. Bukan nak cerita pada ibu-ibu, banyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana amalan yang takkan ditolak, kata Al-Imam Tirmizi rahimakumullah taala, orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita lebihnya Rasulullah, nak cerita mulianya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan dan ciptakan kau wahai Muhammad, yakni wa ma khalaqtul, aku tidak ciptakan wahai jin dan manusia supaya boleh menyembah kepada Allah. Maka jin, manusia yang paling afdal sekali adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, ujian yang Allah Taala bagi pada kita. Tadi ujian kenikmatan, dan kedua adalah ujian berbentuk kesakitan dan kesusahan. Hati-hati, ujian jangan minta nah, tapi kalau ujian tu datang, pegang. Selagi mana duduk dalam agama Islam, ujian akan datang. Lagi kita kena ujian, lagi kita pegang teguh kepada Islam. Ini ulama aja. Nah, maka ujian kesusahan, ujian kesakitan datang. Ujian jangan minta. Nah, lama kata ustaz, saya dah lama nak ujian, tak datang-datang pun. Habis abang buat apa? Saya duduk je lah tengah jalan ustaz. Kalau lori langgar, alhamdulillah, kata dia. Tu mangkuk hayun namanya tu. Jangan buat PL macam tu. Nah, maksud yang dikatakan oleh para ulama, ujian kesusahan ni bentuk ujian juga. Ada orang semakin diuji oleh Allah, semakin jauh dengan Allah. Nah, berapa ramai kita dengar banyak peristiwa-peristiwa. Nah, orang yang dalam susah, tiba-tiba ada puak-puak gereja, ada puak-puak Nasara, ada puak-puak Katolik bantu dia, akhirnya sehingga murtad. Ni ustaz nak pesan, bukan setakat masjid kita saja, surau kita saja. Barangkali yang ada tengok live ustaz, yang ada dengar rakaman ustaz, mana-mana masjid, mana-mana surau, datang orang Islam untuk meminta bantuan, sama ada daripada sumber keuangan atau apa sahaja, segerakan pemberian kepada orang tersebut. Kerana kadang-kadang minta maaf, ustaz sebut sesetengah tempat lambat, terutama minta maaf. Nah, ini bukan kita nak kata siapa-siapa, nak perbaiki bahagian-bahagian masjid-masjid, surau-surau, kampung-kampung. Datang orang nak minta bantuan, saya makan tak ada, pampers tak ada, anak saya bla 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 bla, tak ada. Kau pergi minta pejabat zakat. Maka di sinilah digunakan karakteristik imamnya, pengurusinya. Kalau sesetengah tempat dia ada buat food bank, kalau tak silap ustaz. Kan? Food bank ni macam mana? Dia letakkan susu, dia letakkan gula, dia letakkan beras, dia letakkan sardin, dia letakkan Milo, prak dia kunci. Siapa nak datang solat berjemaah, tak kira mana-mana waktu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, lepas habis mayang ba'diyah solat satu-satu masa, boleh minta, Haji saya nak dalam tu, saya tak ada duit, saya tak cukup bekalan makanan, saya tak cukup belanja, anak orang rumah saya dekat rumah, akan diberikan tahniah sesetengah masjid. Ni tujuan kita. Nah, tengok berlaku pengkebumian, ada sesetengah keluarga sampai tak mampu nak keluar bayar duit, Allahumma salli alaihi wasallam, pengurusan. Nah, ada yang kadang-kadang vannya memerlukan, inilah digunakan duit masjid dan surau. Manfaatkan. Bukan ustaz kata masjid ni dak, umum. Kadang-kadang kita sedih, ada yang dalam keadaan kesusahan sampai merayu, minta, jadi terpaksa tebal muka, pergilah tok pekong ke, pergilah gereja-gereja ke, asalkan aku boleh lepas. Hari ni jangan main-main berapa ramai orang kena buang kerja hari ni. Hari ni orang tak fikir dah. Nah, sebulan ke 2 bulan lalu orang pecah masuk rumah apa bekas pengarah immigration ke dekat Kuala Lumpur yang mati laki tu. Nah, dapat tangkap, polis dapat tangkap. Apa dia? India buat kerja. Mati dia punya suami, isteri dia cedera parah. Masuk ikut tingkap, rodok nak ambil barang dalam rumah. Orang tak fikir dah sekarang. Halal, haram, baik, buruk, orang bubuh nombor 2. Janji aku boleh makan, aku boleh minum, bini aku boleh dapat hidup, selesai. Ini tempat dia untuk kita jalankan tanggungjawab kita, untuk kita jalankan sampai baik. Kerana kata ulama, kedua-dua ilmu ini ataupun kedua-dua ujian ini perlu dilatih dengan sabar. Cuma ustaz nak pesan bila mana sebelum 5 minit lagi.
sebelum daripada Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan berat, jangan pernah kenal erti lelah dan putus asa. Itu pertama sekali. Ujian datang, Allah Ta'ala nak delete, nak clearkan dosa-dosa kita. Ujian datang ni tadi, ibu-ibu, ayah-ayah yang rahmati oleh Allah, Allah Ta'ala nak campakkan lebih banyak rahmat dan keberkatan pada kita. Lepas tu dia kata dekat sini, untuk menempuhi kedua-dua ni, ujian, nikmat dan kesusahan ni, perlu ada kesabaran. Sabar tinggi. Jangan kenal erti lelah. Ustaz, saya banyak ujian lah Ustaz. Biarlah masjid. Dah. Ustaz selalu pesan. Lagi kita buat salah, lagi kita takut dengan Allah. Bukan macam kita takut dengan ular. Nampak ular kala jengking kita lari, tapi nampak bila mana buat kesalahan semakin dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah Ta'ala. Nah, itu yang kita nak. Jadi kata dia, pertama sekali sabar. Ni susah ni. Nah, Allah Ta'ala bersentiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala bersama orang sabar. Nah, ni macam-macam ni ujian ni kita tengok ni orang duk tekan. Nah, kena ada sedikit perasaan kita cinta kepada tanah air kita. Kena ada perasaan orang lain kena hormat pada kita. Nah, asalnya tanah Melayu kita ni, Indonesia, Thailand, Malaysia, tanah Melayu. Hormat, jangan timbulkan provokasi. Jangan timbulkan ni kalau kata nanti kata dia yang resis, dia yang ada kita katakan Allahumma salli ala sayyidina perkauman dan sebagainya. Terus ada buatlah benda-benda merepek, taburnya apa komini, buat lukisan dan sebagainya. Kita tengok pun geram. Tanya orang-orang yang dulu duduk dalam zaman perjuangan dulu, ditikam, dirogol dan sebagainya. Hati-hati. Kerana dunia sekarang cukup tenat. Dunia cukup tenat, ibu-ibu. Nah, bulan 12 hari itu berlaku di Andalas, Kelang. Seorang wanita Indon duduk 3 rumah. Satu rumah duduk 3 orang, duduk 3 orang dalam satu rumah. Nah, wanita Indon turun 2 orang, kakak dia dengan kawan dia turun untuk beli makanan. Kawan dia kirim duit. Berlaku di Andalas bulan 12 ni. Di Kelang, Seri Andalas nama dia. Adalah dekat situ satu masjid ustaz mengajar. Nah, turun 2 orang. Yang si duduk rumah ni tadi kirimlah, kakak engkau mau pergi beli bawah, belikan aku barang, nasi ke, lauk sekian. Lebih kurang biasa turun pergi kedai 20 hingga 30 minit. Naik 2 orang tadi, kakak dia dengan kawan dia tengok, wanita ni tadi sudah terlangkup, bahagian pinggang ke bawah sudah tidak ada pakaian. Minta maaf kalau bahasa ustaz tak cantik, di farasnya sudah dirodokkan kaca untuk masuk dekat faras. Ini berlaku ni. Nah, dirogol, disamun dan dibunuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, duit-duitnya hilang, telefon bimbitnya hilang. Sebelum dibunuh itu tadi, dirogol dulu dan dirodoknya kaca pada bahagian farah. Ini manusia akhir zaman. Maka mana tempat untuk kita kembali kepada Allah? Ujian yang bertalu-talu sampai kepada kita. Ujian yang tidak pernah terhenti datang kepada kita. Tidak ada lain dan tidak ada bukan. Jalan penyelesaiannya rumah Allah. Jalan penyelesaiannya sabar apabila kita duduk di jalan agama Allah Ta'ala. Dan yang kedua, ibu-ibu, jangan pernah kenal erti lelah dan putus asa. Ustaz pesan, apa ujian datang. Dan yang terakhir sekali, jangan berhenti daripada memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Jangan berhenti. Amalan-amalan sunat, amalan-amalan yang kita dah buat, puasa Isnin Khamis jangan tinggal. Kemudian pula kita punya solat qabliyah, ba'diyah jangan tinggal. Duha kita jangan tinggal. Kalau boleh di surau kita, besok mungkin dah tak ada kuliah. Lebih kurang berapa hari, seminggu. Mungkin besok sudah boleh mula. Lepas solat fardu Isya, kalau boleh ringan-ringankan sikit wirid, doa sikit, ataupun tak perlu doa lagi, yang kita nak baca surah Al-Muktabarakal-ladzi, baca secara berjemaah. Kalau dah baca, alhamdulillah di tempat kita. Kerana satu-satu amalan, hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang akan elak kita daripada azab kubur, dipanggilkan ujian kubur, orang yang melazimi bacaan surah Al-Mulk pada tiap-tiap malam. Ini yang kita nak.
Ini yang kita harapkan, ini yang cukup-cukup kita katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang kita dambakan. Nah, kalau boleh wirid dengan panjang tu lebih baik. Nah, biasa setengah tempat lepas isyak, Assalamualaikum, Astaghfirullahalazim, La ilaha illallah wa la syarikalah, Al-Fatihah, dia akan bagi surah Al-Mulk. Nah, biasa surah Al-Mulk tu, yang kita dah laminate macam tu. Nah, mungkin di masjid kita ataupun di surau kita ada. Kalau tak ada laminate, bawa Quran masing-masing. Nah, inilah yang ulama-ulama ajar. Banyak pahala dia. Ustaz pernah kira baca surah Al-Mulk 5 minit 40 saat sahaja. Lancar lidah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai habis. Nah, amalkan di sesetengah surau. Mungkin kalau dalam seminggu tu tiap-tiap malam tak boleh. Contoh. Nah, baca seminggu sekali. Macam Khamis kita baca Yasin malam Jumaat. Ataupun kita buat majlis ilmu. Kita buat kuliah maghrib. Atau kita baca surah Kahfi. Tapi tengok macam malam apa yang agak-agak penceramah tu habis awal. Nah, macam malam ni kita ceramah perdana, lain. Nah, macam malam-malam yang ada Ustaz A ni di awal sikit. Isyak tu sikit je dia sambung, dia dah berhenti. Malam tu buat baca Al-Mulk. Nah, lebih-lebih lagi besok tak ada dah seminggu ni. Nah, takkan lepas isyak nak balik, 5 minit je kita lapangkan masa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita. Dan yang terakhir pada malam yang mulia ini, setiap ujian yang datang, ingatlah akan ada rahsia dan kebaikan yang Allah Ta'ala simpan. Ingat, ujian datang pelbagai bentuk, Allah Ta'ala ada rahsia yang kadang-kadang kita tak tahu. Nah, yang kadang-kadang kita tak nampak. Nah, Allah Ta'ala bagi kita sakit, Allah Ta'ala bagi kita susah, Allah Ta'ala bagi kita senang. Ada rahsia-rahsia yang kita tak nampak, supaya kita lebih percaya, kita lebih kejap. Qasad hati kita, tujuan hati kita ni tadi tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ustaz rasa cukup dululah ceramah perdana kita pada malam yang mulia ini. Khulasah yang Ustaz nak sampaikan pada malam yang mulia ini, Allah Ta'ala bagi nafas kepada kita yang baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak minta kita bayar pun. Masuk tahun 2021, ulama kata tahun bertambah, bukan makin lama hidup, makin pendek hayat kita. Maka tingkatkan amal ibadah. Kerana manusia yang rugi, umur bertambah tetapi amal ibadat tidak bertambah. Itulah tergolong daripada manusia-manusia yang rugi. Jadi insya-Allah, apa yang kita kupaskan, apa yang kita bahaskan pada malam yang mulia ini, jadikan nafas kita, segala ruang lingkup kita ni tadi semakin baik dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi insya-Allah Ustaz rasa pada malam yang mulia ini kita tangguh dululah, ataupun kita katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita berhenti dulu seketika, insya-Allah nanti ada masa, ada slot kekosongan dan sebagainya. Kita akan kupas dan kita akan ketemu lagi pada kuliah-kuliah yang akan datang. Dan Ustaz ada berbincang dengan pihak masjid, sekiranya berlapang dada, sekiranya orang kata menerima untuk kita buat pengajian berkitab. Sebab di surah Al-Furqan dia kata, Ustaz, kita nak tetapkan satu kitab. Bila mana Ustaz datang dekat sini, kita akan bahas satu kitab. Jadi seronok sikit bila ada kitab dan jemaah bawa kitab. Nah, bila tak kisah Ustaz datang 2 bulan sekali, tapi maklum awal, insya-Allah kalau ada ruang kekosongan kita akan selitkan di situ. Nah, jadi insya-Allah mungkin akan berbincang selanjutnya dengan pihak masjid, pengurusi, imam dan sebagainya. Apa yang ada, mungkin kita akan tetapkan satu kitab pada masa akan datang. Kita belajar satu sikit demi sedikit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan dan kepada kita semua. Dan sebelum Ustaz mengakhiri kuliah Ustaz pada malam yang mulia ini, Ustaz masih lagi mencari dana untuk membelikan, orang kata, filter air minum kepada rumah-rumah guru yang berada di sebahagian tempat pengajian Ustaz di Kelantan. Jadi alhamdulillah sekarang dah dapat dalam beberapa ratus ringgit. Nak beli, orang kata macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam kowe, tapi kowe mahal tu nak letakkan di rumah-rumah guru. Sedikit sebanyak infak kita boleh manfaatkan. Guru-guru, pelajar-pelajar datang rumah guru mengaji dan sebagainya, ada air untuk diberikan kepada tetamu. Jadi masih lagi memerlukan belanja.
kita bercadang nak beli 3 buah tu, satu tu lebih kurang 800 hingga 1000. Nah, kita target dalam RM 3000, baru dapat dalam berapa ratus saja. Nah, kita niatkan hadiah, kita niatkan infak kepada guru-guru yang mengajar. Jadi insya-Allah malam ni Ustaz bukakanlah sekiranya ada daripada kalangan ibu-ibu ayah-ayah yang berniat hati ikhlas, tak kira berapa pun. Nah, mungkin boleh letak atas jadah ke, ataupun pihak masurau nak sediakan tabung ke, tak kisah. Kita pakat-pakat bantu rumah-rumah guru-guru kita, mereka mengajarkan ilmu agama Allah tanpa sebarang gaji dan sebagainya. Mudah-mudahan sedikit sebanyak ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah memberi kebaikan dunia dan akhirat. Jadi Ustaz rasa cukup dululah, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah, yang salah dan silap datang daripada Ustaz sendiri. Kita doakan ibu-ibu ayah-ayah yang berada dalam majlis Ustaz semuanya diberikan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz doakan ibu-ibu ayah-ayah yang berada di dalam majlis Ustaz diberikan kekuatan istiqamah untuk hadir salat berjemaah. Ustaz doakan ibu-ibu ayah-ayah semua menjadi anak yang soleh dan solehah, dan yang paling penting Ustaz doakan kita semua, insya-Allah kalau kita tak berkesempatan di atas dunia untuk bertemu bertentang mata lagi, kita yakin insya-Allah sekali lagi kita akan bertemu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wardina warda 'anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya.